Voilà, mes amis, tout d'abord, une fois de plus, un très grand mérite en même temps qu'un grand bonheur pour moi de pouvoir commencer régulièrement des cours avec l'Indonésie. Et comme je l'ai dit la dernière fois, j'avoue que je n'aurais jamais imaginé que cela puisse se faire. Et vraiment, j'espère qu'on va continuer ensemble et que l'on va se renforcer ensemble et que l'on va pouvoir ensemble découvrir des choses très 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 importantes. Vous voulez traduire? Oui. So Rabbi Ivanovich said that he's extremely happy again to have the privilege to meet the Indonesian community again, and that he never imagined that this would be possible one day. And he really hopes that we would be able to discover many things together. And wow. Oke, sebagai salam pembukaan, Rabbi Chaim Dinovis sekali lagi mengucapkan bahwa beliau sangat bersuka cita dan sangat bahagia diberikan lagi kesempatan bersama dengan komunitas kita di Indonesia, Bnei Noah Indonesia. Beliau tidak pernah memikirkan bahwa ini bisa terjadi. Nah, tetapi bahwa sekarang ini kita sudah terhubung, beliau juga berharap bahwa kedepannya mungkin akan ada beberapa hal yang mungkin bisa ditemukan atau discover gitu ya, ditemukan bersama-sama antara Rabbi dengan kita gitu kira-kiranya. Voilà, mes amis, je voudrais parler avec vous de la paracha des 10 commandements, la paracha qui s'appelle Yitro. Et nos maîtres posent une question très juste. Ils demandent comment se fait-il que cette paracha des 10 commandements où on va recevoir la Torah, comment se fait-il que cette paracha porte le nom d'un grand prêtre idolâtre, car comme on le sait, Yitro était le plus grand prêtre idolâtre de sa génération. Nos maîtres disent qu'il n'y avait pas une idole dans le monde qu'il n'avait pas recherché, connu et qu'il n'avait pas servi. C'est-à-dire que Yitro s'était d'une certaine manière prosterné devant toutes les idoles de sa génération. Et comment se fait-il, demandent nos maîtres, qu'une paracha qui parle du don de la Torah, c'est-à-dire donc la Torah c'est l'extrême opposé de l'idolâtrie, comment se fait-il que cette paracha, encore une fois, porte le nom d'un homme qui, jusqu'à ce qu'il revienne vers le vrai Dieu, était en tous les cas un très grand idolâtre. Si déjà, cette paracha aurait dû s'appeler Moshe, puisque c'est Moshe qui nous a donné la Torah. Okay, so he would like, Rabbi Dinovich would like to speak about the parasha of the Torah section of this week, which is Parashat Yitro. And the question, in Parashat Yitro, we speak about the 10 Commandments when we receive the Torah. And the question is asking is how come this parasha is named after Yitro, who was the greatest priest of all. There was not one idol he didn't bow to. He really researched all kind of divinities and bowed to every idol that this generation knew. And so, if already we needed to give the name of someone to this parasha, it would make more sense to give the name of Moshe, who gave the Torah, or because this is the fundament of the Jewish heritage is given in this parasha. The 10 Commandments is the fundament of Torah. How come this parasha is named after the greatest of all priests, idolater priests? Oke, dalam kesempatan kali ini, Rabbi akan membawa kita membahas tentang parashat, yaitu porsi pembacaan mingguan Torah yang jatuh pada minggu ini adalah parasa Yitro, bahasa itu, atau Yisro, tergantung daripada pengucapannya ya. Kalau kita biasa di sini dengan Yitro. Nah, yang menarik dari sini kita tahu bahwa di dalam parasha ini itu terdapat Torah yang mencantumkan 10 perintah Tuhan
untuk Yahudi ya. Ada 10 perintah Tuhan kita tahu di dalam Keluaran 20 dan di situ itu termasuk ke dalam satu pembacaan mingguan dan seperti kita tahu juga bahwa pembacaan mingguan itu atau disebutnya parasha itu diberi nama sesuai dengan diberi nama khusus. Nah, namanya itu diberi nama Yitro dan kita tahu kalau kita mencari ataupun belajar tentang sejarahnya Yitro, siapa itu Yitro? Yitro ini adalah seorang imam dan seorang yang sudah boleh dikatakan dari A sampai Z berhala itu dia sudah tahu semua dan dia juga sudah sujud menyembahnya gitu loh. Nah kan artinya ini ada satu keanehan di sini yang perlu kita mungkin pahami lebih dalam. Kenapa kok diberi nama oleh seorang yang punya latar belakang demikian gelap gitu ya? Mungkin akan lebih baik secara pemandangan kita, secara logika bahwa parasha ini karena menyangkut 10 perintah Tuhan, mungkin akan lebih baik jika dinamakan parasha itu adalah parasha Moshe, orang yang seorang figur sentral di dalam Bnei Israel, di dalam orang-orang Yahudi gitu kan. Nah, tapi kenyataannya justru diberi namanya adalah Yitro. Nah, nanti Rabi akan jelaskan lebih lanjut tentang hal ini. And not only this, also the second commandment is you will not have idols. You will not make idols, right? Yes, dan juga fakta bahwa di dalam 10 perintah Tuhan, perintah yang kedua itu adalah jangan membuat bagimu patung atau berhala, idol gitu kan. Nah, tapi di sini orangnya nama parasnya adalah nama seorang yang sudah sangat luar biasa A sampai Z paham dengan berhala gitu loh. Yeah. À vous, Rabbi. Nous allons expliquer dans quelques instants pourquoi Yitro a tout abandonné, a abandonné l'idolâtrie et finalement a tout quitté pour rejoindre Israël dans le désert. Mais d'abord, je voudrais expliquer, selon nos maîtres, ce qu'est la source, la racine de l'idolâtrie. Nous, on est habitués à comprendre que l'idolâtrie, c'est prier devant des statues, prier devant des images, prier devant quelque chose qui représente Dieu. Mais en vérité, nos maîtres expliquent qu'à sa racine, l'idolâtrie commence beaucoup plus haut et que l'idolâtrie, comme je vais l'expliquer, c'est la séparation entre Dieu et l'homme. C'est-à-dire que, quand j'explique séparation entre Dieu et l'homme, à quoi je fais allusion? Nos maîtres disent qu'il y a 2 formes d'idolâtrie. Il y a ceux qui ne croient qu'en Dieu et qui attendent tout de Dieu et qui pensent qu'ils ne doivent rien faire, juste demander à Dieu d'être le sauveur, d'être celui qui va aider. Mais moi, je n'ai rien à faire. Ça veut dire je m'en remets uniquement à Dieu. Et il y a une autre forme d'idolâtrie qui est le contraire, que l'homme ne croit qu'en lui, il ne croit qu'en ses forces, et finalement, il se détourne complètement de Dieu. C'est-à-dire, c'est ça la séparation entre Dieu et l'homme, où je ne crois qu'en Dieu, où je ne crois qu'en l'homme. Mais je n'ai pas d'association, je n'ai pas de lien entre Dieu et l'homme, comme on va le voir dans quelques instants. Okay. So, we will explain later why Yitro left everything behind and turned to the Jewish people, nation. But first, Rabdinovich would like to speak a little bit more about the meaning of idolatry. What is it, idolatry, exactly? We're not talking, it's not just about, idolatry is not just about, bowing to different gods and having relationships with different gods. The main, the core of idolatry is the separation between man and God. That's the main core of idolatry. So anything that is going to go to that direction, when there is a separation between man and God, you can know for sure that there is a root of idolatry there. It will lead at some point towards idolatry. And so he's saying that that there are different forms of idolatry.
There are the form of idolatry where the man is completely disconnected from God by saying everything is in my power, I believe in my own power, and God is in his world. Maybe he created the world, but he's in heaven and we are in this realm. We have to count on ourselves only and no specific relationship with God. But there is also another form of idolatry, which is I believe in God so much and I don't have the right perception of where is my place in this world, because I believe so much that God is in charge of everything that I become passive. And it puts me in a place waiting for the Savior, the God Savior, to save me. And I'm not taking initiative in order to act in this world anymore, because I'm just staying in a waiting position. Oke, jadi terkait dengan Yitro, faktanya juga kalau kita memang mempelajari Yitro, pada akhirnya kita tahu bahwa Yitro itu kan bergabung dengan Bnei Israel, menjadi bangsa Israel ya. Nah, tetapi Rabi tidak akan membahas ke sana, cuman Rabi saat ini ingin membahas dan menitik beratkan pembahasan terkait dengan penyembahan berhala atau idolatry. Nah, apa sih esensi daripada penyembahan berhala itu? Nah, Rabi menjelaskan bahwa esensinya daripada penyembahan berhala itu tidak hanya sekedar membungkuk gitu ya, lalu melakukan ritual-ritual tertentu. Nah, tetapi esensi daripada penyembahan berhala itu adalah terpisahnya hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan antara manusia dengan pencipta yang esa itu. Nah, ada berbagai macam jenis keterpisahan hubungan ini gitu ya. Yang pertama bisa juga bahwa kita menganggap diri kita ini sangat kita in charge, atau kita itu benar-benar mengatur hidup kita sendiri lah. Kita percaya kepada diri kita sendiri. Pokoknya ya Tuhan ada di sana, udah nggak ada urusan. Semuanya kita yang atur. Semuanya semua karena saya berhasil karena saya dan saya. Nah, itu termasuk salah satu bentuk terpisahnya atau keterpisahan antara manusia dengan Tuhan, dan itu adalah salah satu bentuk penyembahan berhala, idolatry. Ada juga berikutnya jenis yang kedua. Yang kedua ini adalah manusianya pasif. Kalau tadi yang pertama terlalu aktif, artinya semua saya gitu loh. Kalau yang kedua ini pasif, artinya gini, ya Tuhan yang Maha Kuasa, saya ini kan cuma ciptaan yang kecil, nggak ada apa-apanya. Ya udahlah, saya menunggu aja, saya diam aja, udah nggak perlu ngapa-ngapain, udah yang jelas ya apapun itu ya terserah Tuhan mau buat apa buat saya. Nah, itu ekstrim yang satunya lagi, dan ini juga sebetulnya boleh dikatakan sesuatu yang kondisi keterpisahan antara manusia dengan Tuhan. Donc, j'ai expliqué que à la racine, à la source, l'idolâtrie, c'est où je ne fais confiance qu'en Dieu, mais moi, je ne fais rien, c'est à lui de tout faire, ou bien je ne fais confiance qu'en mes propres forces, et je ne crois pas que Dieu peut m'aider, tout ne dépend que de moi. C'est les deux sources de l'idolâtrie. Maintenant, nos maîtres expliquent pourquoi Yitro a abandonné l'idolâtrie et pourquoi, alors qu'il avait une situation des plus hautes dans sa génération, pourquoi il a tout abandonné pour rejoindre Israël. Nos maîtres disent qu'il a été impressionné par deux événements qui se sont produits avant qu'il ne décide d'abandonner l'idolâtrie. C'est l'ouverture de la mer et la guerre contre Amalek. Comme vous le savez, il y a d'abord eu l'ouverture de la mer, et puis après, un peu plus tard, Amalek est venu et s'est battu contre Israël. Quand il a vu ces deux événements, l'ouverture de la mer et la guerre contre Amalek, il a compris qu'il était dans l'erreur totale et il a abandonné l'idolâtrie. Je vais expliquer tout de suite pourquoi. Maintenant, on traduit. So, I would like to expand a little bit more about why Yitro left everything to join Israel.
So we would understand why his name was given to the most important parasha of the Torah. Yitro actually has been impressed by two specific events in the Jewish history. He has been very impressed by the split of the sea when the Red Sea opened, and by the war against Amalek. Now he's going to explain why those two events were so striking for him. Oke, jadi Rabbi menjelaskan bahwa Yitro itu yang membuat Yitro akhirnya percaya kepada Torah dan juga sampai mengambil langkah untuk masuk menjadi bangsa Israel dalam hal ini convert gitu ya. Itu karena ada dua peristiwa yang besar yang ini sangat-sangat sangat-sangat membekas dalam diri Yitro. Yang pertama adalah peristiwa Laut Merah terbelah, itu yang pertama. Dan yang kedua itu adalah peristiwa ketika perang melawan Amalek. Nah ini nanti Rabbi akan jelaskan lebih lanjut. Voilà. Quand nous, on lit superficiellement la Torah, sans nos commentaires, sans les explications de nos maîtres, on a l'impression que l'ouverture de la mer s'est faite uniquement avec l'intervention de Dieu. Mais nos maîtres expliquent, en le prouvant à partir de certains versets, que ça ne s'est pas du tout fait uniquement avec Dieu. En vérité, il y a eu un homme qui s'appelait Nachshon, qui était le chef de la tribu de Yehuda, la tribu des rois, qui, lui, a fait une action pour s'associer à Dieu. Il a fait une action extrêmement courageuse, où il a mis sa vie en danger, parce qu'il ne pouvait pas savoir à l'avance ce qui allait se passer. Il est rentré dans l'eau avec la foi, avec la émouna que Dieu allait l'aider, mais il savait que Dieu ne ferait pas le miracle s'il n'y a pas en même temps l'action courageuse, guerrière d'un homme qui veut être l'associé de Dieu dans le miracle. Nachshon a compris que Dieu ne ferait pas un miracle si l'homme ne s'associait pas à l'action de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il est rentré dans l'eau, il a mis sa vie en danger, il a fait un acte extrêmement courageux, et quand Dieu a vu le courage et la détermination de Nachshon, alors Dieu est intervenu et il a ouvert la mer. Qu'est-ce qu'on comprend de là ? On comprend de là que Dieu demande à l'homme de s'investir, d'être un guerrier, d'être courageux, d'aller lui-même dans l'action et pas être passif et s'en remettre entièrement et uniquement à Dieu. Et quand il y a eu cette association entre Nachshon et Dieu, à ce moment-là, la mer s'est ouverte. So what happened actually when the Red Sea split? If you read superficially the Torah, it can appear to you that the sea has been, this miracle of the Red Sea opening happened only by the initiative of God, by the action of God. But the truth is that it didn't happen exactly like that. This miracle has been initiated by the action of a man, a very brave man. His name was Nachshon. And when he saw the situation where Israel was at this point, that the Egyptians were coming, in the background, and in the front they have the sea, and nobody knew what to do, and people were asking for a miracle. He knew that in order to download the miracle, men had to associate themselves to the miracle of God. And only under that condition, they would allow God to bring the miracle. So the miracle was
possible. It was ready for them, but they had to download it. In order to download it, they had to associate themselves to God and initiate the downloading of the miracle by acting courageously. And this is what Nachshon did. And thanks to his action, the miracle could unfold then. And we understand from this that what God is asking from us is really not to expect, just waiting and remaining in the expectation of God is going to come and save us, but really we are in a world of action to stand up for ourselves and be brave and take the initiative to act in this world, because this is our part. If we want to be partnered with God and expect miracles from Him or whatever we expect coming from Him, we have to do our part as well, which is to take the initiative to act. Oke. Jadi terkait dengan terbelahnya Laut Merah, saya yakin kita semua sudah paham lah ya, sudah pernah membahas atau sudah pernah membaca setidaknya. Nah, jika kita membacanya secara superficial, secara dari permukaan, itu kita akan berkesimpulan, dan tidak salah juga kesimpulannya, bahwa peristiwa terbelahnya Laut Merah itu ya karena act of God gitu, karena memang tindakannya Tuhan, karena memang Tuhan menginginkan bahwa Laut Merah itu terbelah gitu. Kalau kita baca superficial, seperti itu kesimpulan yang kita dapat. Nah, tetapi kalau kita telah lebih dalam, kita pelajari lebih dalam, itu sebetulnya bukan semata-mata karena memang keinginan Tuhan. Betul, itu adalah keinginan Tuhan, tetapi ada satu orang yang sangat luar biasa, seorang laki-laki yang sangat luar biasa, yang dengan dengan berani, dan dia mengerti posisinya, sehingga mujizat itu bisa, tadi Morasi Alfa menggunakan kata download, atau boleh saya terjemahkan dengan mujizat itu ditarik turun gitu loh. Jadi ada orang yang menariknya turun, dan orang itu namanya adalah Nachshon. Nah, Nachshon ini dari suku Yehuda, kita sudah tahu. Nah, jadi Nachshon ini orang yang ngerti gitu. Jadi dibayangkan situasi di tengah hiruk pikuknya bangsa Israel saat itu yang terjepit ya. Di belakang itu ada tentara Mesir yang mengejar dengan kemarahan yang luar biasa. Di hadapan juga ada laut yang istilahnya nggak mungkin juga diseberangi. Tidak ada perahu, tidak ada kapal, segala macam. Dan semua orang berteriak-teriak gitu kan. Nah, tetapi si Nachshon ini tahu memposisikan dirinya, dan dia bertindak. Dia melakukan inisiatif. Yaitu dia turun terlebih dahulu ke lautnya itu, sehingga dialah yang boleh dikatakan menarik mujizat itu turun sehingga terjadi. Betul bahwa mujizat itu memang sudah disiapkan oleh Tuhan, tetapi harus ada usaha dari manusia, yaitu yang usaha aktif tadi untuk menariknya turun. Nah, inilah sebetulnya yang diinginkan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita bukan pasif diam, ya udahlah kita diam sajalah, nanti tinggal lihat Tuhan bertindak seperti apa. Tidak demikian. Tapi kita harus ada tindakan aktif, dan tadi Morasi Alfa juga menjelaskan menggunakan kata-kata bahwa kita harus mengasosiasikan diri kita dengan mujizat tersebut gitu loh. Sehingga kita juga tahu bahwa tindakannya begini. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Artinya dalam kehidupan ini kita nggak boleh diam, tapi kita harus senantiasa aktif, senantiasa bertindak sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau seperti ini ya kita bertindak gitu loh, dan percaya bahwa nanti Tuhan juga pasti akan campur tangan, dan memang pada saat yang diperlukan Tuhan jika memang harus memberikan mujizat, Dia akan lakukan mujizatnya. Kira-kira seperti itu. Il s'est passé exactement la même chose dans le combat contre Amalek. Moshe dit à Yoshua, tu vas prendre une armée, tu vas sortir et tu vas te battre réellement, physiquement, avec ton épée, une véritable guerre, soldat contre soldat. Mais Moshe rajoute, mais en même temps, moi je vais monter sur une colline et je vais prier vers Dieu pour demander la victoire. On voit exactement l'association entre le combat physique et la prière, c'est-à-dire l'association entre la force de l'homme et Dieu, puisque la prière s'adresse à Dieu. Donc, que ce soit pour la traversée de la mer ou pour la lutte contre Amalek,
Yitro a compris qu'en vérité, ce que Dieu attendait de l'homme, c'est une association, que Dieu et l'homme sont unis comme deux associés, comme deux amis, et ensemble, chacun fait son travail, chacun fait sa part de responsabilité, et c'est uniquement lorsque l'homme s'engage avec Dieu et Dieu s'engage avec l'homme qu'à ce moment-là, Dieu se dévoile dans le monde et fait des miracles. Et donc, pourquoi, je reviens sur Amalek, pourquoi effectivement Yehoshua est arrivé à vaincre Amalek? Parce qu'il y avait d'un côté l'engagement de l'homme et de l'autre côté la prière de Moshe. De là, on comprend, et j'expliquerai autre chose dans quelques instants, juste pour terminer, de là, on comprend que la vraie spiritualité est l'action à la fois de Dieu et de l'homme. Mais ceux qui ne croient qu'en leur propre force, ou ceux qui ne croient qu'en la force de Dieu et sont passifs et sont dans l'attente, les deux sont des formes d'idolâtrie. So, the same thing happened with the war against Amalek. And Yitro understood that the same thing happened during the war between Amalek. Moshe sent soldiers to fight against Amalek. Okay, they didn't just pray for God to protect them. They really sent soldiers to fight. But in another hand, he went, on a mountain and he prayed there. Yitro saw there a pattern of what is expected from us by God, what God is expecting from us. There is a need. God is wanting this association between the action of man and his own intervention. God wouldn't interfere if man doesn't do its part. If man doesn't commit to do its part, then there is no commitment from God as well. What God is expecting is a real partnership where humankind want to associate themselves with God. And then everyone is doing his part. And then if humankind is doing his part, then of course God wants to also do his part. But just for God to, it's like, let's imagine, we would be just passive and waiting for everything to happen. It's like, I don't know, I don't want to use that example because the Rav didn't use it, but for me, I would imagine, that it would be like a little bit like God playing chess with himself, So he's really expecting for the relationship, the partnership. This is something that is very fundamental in the Torah teaching. And that's why one of the first commandments in the 10 Commandments is you will not have idols, and the whole thing about idolatry. Because idolatry is disconnecting from God. If there is disconnection, then there is no place, neither for humankind, neither for God. Ya, oke. Oke, jadi Rabi menjelaskan tentang fenomena yang kedua atau kejadian yang kedua, yaitu adalah ketika perang antara Amalek dengan Israel. Nah, polanya di sini juga sama gitu. Jadi ketika terjadi peperangan itu, sebelum terjadi peperangan itu, ketika memang dilihat oleh Moshe bahwa Amalek itu mulai mau menyerang gitu ya, Moshe juga tidak berdiam diri saja, tetapi yang dilakukan oleh Moshe adalah mengirimkan prajurit, mengirimkan orang-orang, mengirimkan para lelaki-lelaki saat itu yang memang bisa untuk berperang dan mau berperang gitu ya. Jadi dikirim ke sana di bawah kepemimpinan daripada Yoshua. Nah, lalu Moshe juga naik ke gunung. Kita tahu kan, Moshe naik ke gunung, ke bukit, lalu ditemani oleh Harun dan Hur. Kita sudah tahu ceritanya. Nah, di sini yang ditangkap oleh Yitro saat itu juga ini polanya sama. Artinya pola yang seperti apa? Yaitu adalah bahwa Tuhan itu Tuhan itu menginginkan bahwa manusia juga
mengambil peranan aktif gitu ya. Manusia bukannya duduk diam saja, berpangku tangan, masa bodoh gitu ya. Mereka berharap saja ya udahlah kalau Tuhan kasih ya kasih, kalau enggak ya udah nerimo gitu-gitu. Nah, tapi di sini yang penting itu adalah yang menjadi pola, dan ini yang menjadi yang diajarkan di dalam Torah, bahwa manusia itu nggak boleh pasif. Manusia harus terus bekerja, manusia harus terus melakukan sesuatu sesuai dengan bagiannya. Lalu Tuhan akan melakukan bagiannya juga gitu loh, jika memang diperlukan seperti itu ya. Nah, kalau orangnya itu termasuk orang yang pasif atau memiliki pola pikir yang pasif, itu tadi Mora Shalva memberikan contoh, itu seorang yang bermain catur. Jadi istilahnya kalau dengan orang yang pasif, istilahnya ya sudah terserah lah, gue diem aja, Tuhan bekerja ya terima kasih, enggak juga ya udah gitu. Itu seperti Tuhan tuh bermain catur sendiri gitu. Dia menggunakan bidak putih dijalankan, lalu bidaknya kita juga dijalankan oleh Tuhan juga gitu, ke sini. Jadi itu sesuatu yang konyol gitu, dan itu sebenarnya tidak diharapkan terjadi gitu. Nah, tetapi yang diharapkan adalah manusia mengambil peranan aktif sesuai bagiannya. Nanti Tuhan juga tentunya akan melakukan bagiannya juga. Nah, inilah yang menjadi salah satu dasar fundamental daripada pengajaran Torah, dan inilah yang harus yang Tuhan harapkan terjadi antara kita hubungan kita dengan Tuhan. Nah, maka dari itu di dalam Torah dua, yang pertama itu kan terkait dengan perintahnya, itu dari 10 perintah Tuhan itu adalah urusannya dengan berhala, idolatry. Karena kalau dengan berhala itu berarti hubungan dengan Tuhan itu terputus gitu, dan tidak ada hubungan. Nah, ini yang tidak diharapkan, dan memang Tuhan juga sangat-sangat ingin bahwa manusia itu senantiasa terhubung dengan Tuhan sesuai dengan bagiannya. Voilà, si je devais maintenant traduire dans un langage plus moderne tout ce que je viens d'expliquer, je dirais que les deux formes d'idolâtrie les plus destructrices dans le monde sont la religion et la laïcité. Quand je dis religion, je ne fais bien sûr pas du tout allusion à la Torah. La Torah n'a rien à voir avec la religion. Qu'est-ce que c'est la religion ? La religion est un grand mensonge qui fait croire aux hommes que tout dépend de Dieu, que nous devons uniquement prier, lui demander de l'aide, et que c'est lui qui va tout faire à notre place. C'est le point commun dans pratiquement toutes les religions, que ce soit la religion chrétienne, la religion musulmane, ou même, je dirais, la religion juive, qui n'a rien à voir avec la Torah, parce que même chez nous, il y a malheureusement aussi une religion qui fait qu'on attend que le Messie va venir, on attend que Dieu se dévoile, on attend, mais on fait rien. De même, l'autre idolâtrie, c'est la laïcité, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas en Dieu et qui ne croient qu'en leur ego, qui ne croient qu'en eux, et finalement, ils se prennent pour des petits dieux. Ces deux choses, la religion et la laïcité, c'est ce qui empêche l'humanité depuis des millénaires d'arriver véritablement à la réparation du monde. La vraie spiritualité, elle est décrite, comme je l'ai expliqué aujourd'hui dans la Torah, que Dieu ne fera rien si nous ne faisons pas notre part des choses, si nous ne prenons pas notre responsabilité, mais en même temps que nous faisons et que nous prenons notre responsabilité, nous lui laissons une place importante comme deux associés qui chacun doit faire son travail, et là où s'arrête son travail, il sait que l'autre va réaliser son travail. Ce qui veut dire que la vraie spiritualité, c'est encore une fois l'union entre l'action de l'homme et l'action de Dieu. So, if the Rav would like to translate those ideas into a more modern concept that can apply into our life, he would say that the two forms of idolatry that are the most destructive is, in one hand, religion, and in another hand, laicity. Do you understand laicity?
No, what is that? I'm not sure. Laicity is people that don't believe in anything. Like no religion, no God, no, Atheist? Atheist. Yeah, maybe Atheist. atheism. Atheist. Atheism. Atheisme. Okay? So, in one hand, the religious one, the religion, most religion, what they teach. They teach you, oh, God is here, hope in God, God will do, and the danger is that people start to become passive. Like, oh, let's wait, God will save us, the God Savior. And so we step back from our responsibility as human beings. The other side is they think they are God because they don't believe in a God, in anything else that is above them. So, it takes them to the opposite side. Okay? But real spirituality is to understand that God will not interfere if we don't take our responsibility. If we don't do our part, God will not interfere. Because, this world has been created on the principle of free will, right? So the rule is not to interfere unless we associate ourselves with God and everybody keep his place. If I do everything that I'm supposed to do in my own place, taking all the steps that I can do as a human being, and then I'm calling God to do his part because this is beyond me, then God wants to this kind of association. But if it's just like, waiting in the waiting room and say, hey, God, you play the game, it's not happening. This is not spirituality. Oke, nah Rabi menjelaskan dan ini dalam konteks kehidupan atau kenyataan kita di dunia modern saat ini ya. Nah, dua bentuk atau dua ekstrim terkait dengan penyembahan berhala, idolatry yang sangat-sangat merusak itu adalah yang pertama dalam bentuk agama. Religious gitu ya, religion gitu, agama. Nah, yang kedua ekstrim berikutnya yang membawa manusia itu ekstrimnya lebih ke kanan itu adalah dalam bentuk ateisme, tidak percaya kepada Tuhan. Yang satu ini agama, yang satu percaya kepada Tuhan. Nah, kita bahas satu persatu. Agama kecenderungannya adalah kalau kita tahu bahwa dan kita pun mungkin juga pernah berada di sana gitu ya. Kecenderungannya untuk diajarkan bahwa ya udah kita percaya kepada Tuhan, tunggulah biarlah dia bertindak. Kita angkat tangan, Tuhan turun tangan, kira-kiranya begitu kan. Justru yang diajarkan itu adalah seperti itu penekanannya dan lebih mengharapkan kepada mujizat-mujizat dan kitanya diam saja gitu ya. Nah itu justru membawa manusia kepada kondisi yang pasif gitu. Jadi kita bener-bener diam aja, kita udah nggak mau tahu, istilahnya ya udahlah berlindung di balik dogma-dogma ataupun statement-statement yang berkata bahwa kita ini manusia biasa, kita tidak punya kekuatan apa-apa, siapalah kita dibandingkan Tuhan, segala macam gitu. Jadi menempatkan manusia itu pasif gitu di kalau dari sisi agama gitu ya. Nah ini sesuatu yang boleh dikatakan ekstrim yang satu gitu, ekstrim kiri lah boleh dikatakan. Nah ekstrim yang satunya lagi, karena dia nggak percaya kepada Tuhan, karena dia ateis segala macam, ya dia jadinya ya over pede gitu, percaya dirinya itu kelebihan bahwa ya saya harus melakukan sesuatu semuanya itu tergantung saya. Kalau saya berhasil ya karena usaha saya, kalau saya gagal ya berarti juga kesalahan saya, kalaupun apa segala macam pun juga istilahnya semuanya itu tergantung kepada kekuatan saya. Nah seperti itu gitu loh. Nah tetapi yang diinginkan, yang diajarkan oleh Torah itu adalah spiritualitas ataupun kehidupan spiritual yang benar dan seimbang. Nah, karena dunia ini juga diciptakan dengan konsep free will. Jadi tidak ada pemaksaan. Tuhan gak akan pernah campur tangan kalau kita sendiri tidak istilahnya melakukan bagian kita. Kalau kita sendiri tidak menyelaraskan diri. Tadi Mora Shalva menggunakan kata mengasosiasikan diri. Bahasa Indonesia adalah menyelaraskan diri dengan Tuhan. Kalau kita sendiri tidak berusaha menyelaraskan diri dengan rencana Tuhan, maka ya dan kita nggak pernah melakukan apa-apa, ya jangan harap Tuhan juga campur tangan gitu.
ya kan? Nah, dan ini sebetulnya prinsip atau spiritualitas yang balance dan yang benar dan yang diinginkan terjadi itu seperti ini. Kita juga manusia lakukan bagian kita sesuai dengan kemampuan yang sudah diberikan kepada kita, apapun itu. Nah, di saat kita ketemu dengan sesuatu yang tidak bisa di luar daripada kekuatan kita, ya boleh kita berharap bahwa Tuhan tolong, ini aku nggak sanggup nih, aku sudah lakukan 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C, D, tetapi ini mentok nih, ini di luar daripada kemampuan dan kekuatanku. Tolong kau campur tangan. Nah, baru seperti itu. Nah, hubungan yang demikianlah, keharmonisan yang demikianlah yang diinginkan, yang seharusnya kita miliki juga antara kita dengan Tuhan. En vérité, nos maîtres révèlent quelque chose de tout à fait étonnant et surprenant. Ils disent que la religion, telle que je l'ai expliquée, c'est-à-dire ce qui rend l'homme passif et qui attend tout de Dieu sans rien faire, la religion, en vérité, a été inventée par les dictateurs, par ceux qui veulent diriger le monde et s'approprier le monde. Et je vais vous rapporter tout de suite une preuve. Pourquoi ? Parce que les dictateurs savaient que, en endormant les gens, en les rendant passifs et faibles, comme ça les hommes ne se révolteraient plus, ils attendraient tout de Dieu, et comme ça les dictateurs pourraient régner et sans qu'on les dérange. La preuve que rapportent nos maîtres que la religion a été inventée par les dictateurs, c'est Pharaon. Pharaon, le premier grand dictateur de l'histoire, comme on le sait, en Égypte, il y avait énormément d'idolâtrie et d'idoles. Pharaon était entouré de prêtres, de sorciers, de magiciens, de gens très spirituels. Mais Pharaon avait créé une religion avec différentes facettes dont le but ultime était de transformer son peuple en mouton. Quelle est la preuve ? Eh bien, pour pouvoir sortir d'Égypte, les Juifs ont dû prendre l'idole principale des Égyptiens, qui était le mouton. Ils ont dû le tuer pour montrer qu'ils refusaient d'être des moutons. Ils ont dû avoir le courage de tuer le mouton. Et nos maîtres nous disent que le mouton était la plus grande idole d'Égypte. Et qu'est-ce que représente le mouton ? Le mouton, c'est quelqu'un qui est dans un troupeau et qui suit le berger, sans poser de questions, sans rien faire. Il suit le berger. Et c'est ça la religion que Pharaon, le dictateur, avait imposée en Égypte. Il voulait transformer son peuple en mouton pour pouvoir justement diriger le monde sans que personne ne le dérange. Et donc de là, nos maîtres apportent une preuve qu'en vérité que les religions qui nous affaiblissent, nous fragilisent et nous empêchent d'agir sont inventées par ceux qui veulent diriger le monde pour endormir les gens. D'ailleurs, c'est ce que disait Marx quand il disait que la religion c'est l'opium du peuple. Je pense qu'il avait parfaitement compris que cette drogue, cet opium, provient en vérité des forces qui veulent diriger le monde afin que l'humanité s'affaiblisse et que personne ne les dérange. So, our sages are saying that actually religions have been created by dictators who want to take over the world. And the interests of those dictators is to turn people into passive people, waiting after God to come and save them, waiting after God to come and solve the solution, waiting after God to come and, do something. And being, in this position, people are becoming passive and watching what's happening without reacting. And this was very practical for dictators in general, to have people sleeping, zombies that are waiting for God while they are busy taking over the world and do whatever they want. And so it was, they were using religion as a political way, as a tool to control people. As Marx was saying himself, I don't know, saya tidak tahu bagaimana translasi
The religion is the opium of people. Kamu tahu yang itu, Marx? Agama adalah candu bagi orang. Ya, itu opium dari manusia. And and that's the reason. And in the Torah it brings us an example of this model. This model has been described in the history with Paro himself, the pharaoh or king. Okay, and Paro himself. The symbol of Egypt was the sheep. The sheep was their god. Why did they take the sheep as a symbol of Egypt? Because they wanted to idealize the sheep behavior, the follower behavior, in order for Paro to be able to manipulate his people and do whatever he wanted. And that's one of the reasons why we were saying that the Jews in Egypt and the slaves in general in Egypt, they didn't even have borders. They didn't even have gates that were preventing them to go away, because this kind of enslavement was actually enforced on them on a mental level, right? So of course, if you think that being a sheep is great, you don't even realize that you're in jail. Right, so that's the main reason why the Jews, in order to go out of Egypt, they had to kill the sheep in order to show that they were disengaging from this mentality, taking the slavery out of their minds. Disengaging from this was their way to show God that they were taking action. This was the step that was required from them in order to download this miracle that they were requiring from God to come and free them, right? Because following the principle of free will, no one is going to come and do a miracle to you if you don't initiate that miracle. Okay? Yeah. Alright, okay. Jadi Rabi menjelaskan bahwa agama itu menurut para orang bijak Yahudi itu diciptakan oleh para diktator. Nah, kenapa para diktator itu sampai harus menciptakan agama? Karena para diktator ini kan tujuannya adalah ingin menguasai dunia. Dia ingin mencoba menguasai dunia. Nah, sehingga dia ingin rakyat yang dia sudah taklukkan itu nggak macam-macam. Nah, makanya dia membuat agama sehingga rakyat yang di bawahnya itu diarahkan untuk menjadi pasif gitu ya. Tidak ada kepikiran untuk ngapa-ngapain, yang penting ya udahlah, tunggulah, inilah Tuhan mau seperti apa, Tuhan sebagaimana, nanti bagaimana kata Tuhan saja, seperti itu. Nah, jadi ya itu gitu loh. Nah, makanya tadi juga Mora Shalva mengambil istilah ataupun mengambil perkataan dari Marx itu yang berkata bahwa agama itu adalah candu bagi manusia gitu. Ya seperti itu. Nah itu karena ya memang sebetulnya agama diposisikan untuk membuat manusia itu menjadi pasif gitu, seperti itu. Nah contohnya itu adalah digambarkan di dalam Torah dengan sangat begitu kan, dan lambang daripada Mesir itu adalah domba, lambang dan sekaligus dewa tertingginya, dewa tertinggi daripada Mesir itu adalah domba. Nah, sebetulnya kenapa kok diambilnya domba gitu ya? Nah, karena Mesir itu ingin membuat bahwa semua rakyatnya itu seperti domba, nurut gitu ya. Domba kan begitu, dia nggak sadar, pokoknya dia kemana diarahkan dia pergi aja seperti itu. Nah, termasuk juga perbudakan yang terjadi di Mesir yang dialami oleh bangsa Israel dan bangsa-bangsa lainnya. Itu mereka itu diperbudak tetapi tidak diberikan kayak batasan atau tidak diberikan tembok. Jadi mereka tidak dikekang, tidak dipenjara seperti itu gitu. Kenapa? Karena perbudakannya itu di mental. Istilahnya benar-benar ditaruhnya itu di kepala gitu, di mental gitu. Jadi itu benar-benar itu lebih mengerikan dan lebih kuat dibandingkan cuman dikasih tembok gitu. Nah, maka dari itu orang Israel ketika dia keluar dari Mesir, yang dilakukan itu adalah Tuhan itu menuntun step by stepnya,
Dan yang tindakan terakhir yang dilakukan oleh Israel ketika mereka keluar dari Mesir itu adalah menyembelih domba. Artinya apa? Itu adalah tindakan yang berkata bahwa aku ini sudah terputus dengan Mesir. Aku ini sudah terputus dengan perbudakan Mesir, gitu loh. Ya, jadi seperti itu. Nah, itu sebetulnya sesuatu yang contoh yang diharapkan dari orang Israel ingin keluar dari Mesir. Nah, mereka juga istilahnya perbudakannya adanya di mental. Nah, maka mereka harus memutuskan dengan perlambang bahwa aku ini sudah terputus dari perbudakan Mesir. Makanya disembelihlah si domba gitu kan di hadapan seluruh rakyat Mesir. Nah, tindakan seperti itu yang diinginkan. Tuhan menuntun Israel step by step seperti itu sampai akhirnya terjadi mujizat keluar dari Mesir, Exodus. Itu juga yang harus kita pahami. Kita mesti tahu bahwa ketika dalam kehidupan kita apa yang kita alami nih, terus kita mesti melakukan apa? Lakukanlah itu. Nah, nanti Tuhan akan lakukan bagiannya. Yang penting kitanya harus aktif seperti itu. Voilà, mes amis, je voudrais terminer en vous transmettant un message important. La conclusion de ce que nous avons expliqué aujourd'hui est que chacun d'entre nous doit se poser la question « Pourquoi j'existe et qu'est-ce que je dois faire dans ce monde? Pourquoi j'ai été créé? Quelle est ma mission dans ce monde ?» Notre travail n'est pas seulement, comme je l'ai expliqué, de croire en Dieu. C'est fondamental de croire en Dieu, mais c'est un moyen, c'est pas le but. Le but, c'est de se poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ce monde? Qu'est-ce que je peux faire pour faire du bien autour de moi? Qu'est-ce que je peux faire pour apporter quelque chose à ce monde? Évidemment, nous passons la majorité de notre temps à travailler, à nous occuper de remplir nos besoins élémentaires. Mais qui se pose vraiment la question, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ce monde? Et c'est seulement lorsque j'arrive à trouver le pourquoi de mon existence et le but de mon existence et surtout les actions que je dois faire, chacun selon son caractère, chacun selon sa sensibilité. On n'est pas tous pareils. Mais je dois absolument, dans ma journée, dans la semaine, m'occuper du monde. Pas seulement m'occuper de mon travail, de ma famille. Je dois m'occuper du monde. Qu'est-ce que je fais pour le monde? Est-ce que j'apporte ma pierre à la reconstruction du monde? Qu'est-ce que je fais? Et malheureusement, des millions et des millions de croyants passent complètement à côté de cette question. Ah, mais moi je crois en Dieu, moi je prie, c'est le principal. Non, le principal, c'est de savoir pourquoi Dieu t'a créé. Il t'a créé parce que toi, tu dois apporter ta pierre à la construction du monde. Qu'est-ce que tu fais pour construire le monde? Qu'est-ce que tu apportes au monde? Et ça, c'est la vraie, authentique spiritualité. Lorsque je consacre du temps à apporter quelque chose à ce monde, je donne de mon temps, je donne de mes moyens, je donne de mon intelligence, je donne de mes forces, uniquement et uniquement pour le monde, sans attendre la moindre contrepartie. Je me donne au monde. Et lorsque je me donne au monde, le maître du monde s'associe avec moi et ensemble nous réussissons à réaliser des choses qui sont complètement surnaturelles, grandioses, et nous agissons pour faire venir nous, pas on attend, mais on fait venir la délivrance finale. So in order to conclude, Rabdinovich want to say that it's not enough to believe in God. The question that we have all to ask ourselves is, what can I do to ameliorate this world, to make the world a better place?
And of course, we spend a lot of time fulfilling our basic needs, working and taking care of this, taking care of that. But we have to make sure that within this routine, we include whatever needs to be done in order for us to find out what is my purpose on this earth. You know, what do I need to do to fulfill what I came here to do, and what stone can I bring to the building of the world? Because all of us, we have something very special to bring to the world that no one else can bring to the world in the same way that we can. So all of us, we have to spend time asking ourselves that question and act in order to participate to make the world a better place every day. There is no such a thing as I spend 20 hours fulfilling my needs, but I didn't spend time at all today about making the world a better place. You know, because then it's really going being next to myself. You know, why was I born? Was I born just to make sure that I have enough to drink and eat? Okay, so he's saying that this is something that millions of believers forget sometimes. You know, that it's not enough to have a relationship with God, believing in God, waiting for God for this and that. The most important is, what do you do to be a good partner with God? And if you do that, if you have, you wake up in the morning with this approach, and you start whatever is in your power, asking for God to step in and do his part, for sure you're going to be able to build beautiful things and do great things together. That's for sure. Oke, Rabi menutup session kita malam ini dengan sebuah statement dan pengajaran yang luar biasa yang berkata bahwa tidak cukup bagi kita hanya percaya kepada Tuhan. Betul, kita harus percaya kepada Tuhan. Betul bahwa kita harus memiliki hubungan dengan Tuhan, tapi tidak hanya cukup percaya kepada Tuhan. Yang perlu kita pahami, dan ini yang termasuk yang cukup sering dilupakan oleh para orang yang percaya gitu ya, kita semua termasuk orang-orang lain yang percaya kepada Tuhan, itu apa yang menjadi bagian kita untuk membuat dunia ini lebih baik lagi gitu ya. Nah, kita percaya bahwa ketika kita lahir di dunia ini, kita nggak hanya sekedar lahir hidup lalu kita sibuk dengan pekerjaan kita sibuk dengan bagaimana cara kita mencukupi kebutuhan kita, bekerja gitu ya, lalu mengurus rumah tangga. Tetapi kita juga memiliki bagian tertentu yang sangat unik dalam setiap kita masing-masing dan tidak bisa digantikan oleh orang lain. Bagian kita terkait dengan bagaimana membuat dunia ini lebih baik. Ya, itu pasti ada bagian kita masing-masing. Nah, itu yang harus kita pahami, itu yang harus kita sadari. Mungkin mulai tadi Mora Shalva mengatakan bahwa kita untuk mulai bertanya, bertanya kepada diri sendiri, merenungkan gitu, apa sih bagian kita, bagaimana kita bisa membuat dunia ini lebih baik lagi, dan terlebih daripada itu adalah kita melakukan actionnya, kita bertindak. Jadi kita bertindak setelah kita menemukan, kayaknya kira-kiranya seperti ini nih. Saya bisa melakukan ini untuk membuat dunia ini lebih baik, lingkungan ini lebih baik. Lakukan seperti itu ya. Mulai dari setiap bangun pagi, miliki kesadaran bahwa kita itu harus melakukan sesuatu, dan minta kepada Tuhan untuk mengingatkan kita bagaimana kita bisa senantiasa melakukan atau memiliki melakukan bagian kita untuk membuat dunia lebih baik. Seperti itu kira-kiranya. Voilà, mes amis, je vais devoir terminer. Je voudrais simplement que l'on se quitte sur des paroles que j'ai déjà dit au début de cette intervention et que je voudrais vraiment redire, que c'est pour moi un bonheur et un mérite inimaginable de pouvoir être en contact avec autant de personnes en Indonésie, de pouvoir avoir ces échanges, de pouvoir se renforcer ensemble. Et je voulais vraiment remercier Shalva,
ainsi que le traducteur, quel est son nom? Léo. Léo, le traducteur aussi, un homme extraordinaire. Et vraiment, j'espère qu'on va continuer ensemble, qu'on va se renforcer ensemble, qu'on va avoir des échanges. Peut-être ça serait intéressant, peut-être le prochain Zoom, si vous êtes d'accord, peut-être venez avec plein de questions auxquelles je répondrai. Ça ne sera pas forcément un cours comme aujourd'hui ou comme la première fois. Je serais très intéressé, si vous étiez d'accord, à ce que le prochain Zoom, je puisse répondre à des questions dans tous les domaines que vous pourrez me poser et je répondrai à ces questions. En tous les cas, je vous adresse mes chers amis, toutes mes bénédictions et nous allons au fur et à mesure renforcer nos liens. Peut-être qu'un jour, va savoir, je pourrai venir vous voir en Indonésie. Et en tous les cas, je vous souhaite une très 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 bonne journée. Restons ensemble, construisons, renforçons notre amitié. Et merci à tous et à toutes d'avoir été aussi nombreux aujourd'hui. So Rav Dinovich would like to say again how honored he is to be able to connect with you and how he is really deeply touched to have this opportunity and how he really hope that to be able to reinforce that connection and be able to build together something very great and strong. And he would like, if you agree, if you think it's a good idea, he would like to propose the idea of that next meeting would be about everybody exposing all your questions. That everybody would come with all kind of questions that you might have in any domain and to answer all those questions. So it's really about what's important for you, addressing what's important for you, what matters for you, in order to really come and meet you. And he's hoping that one day, Be'ezrat Hashem, it will be maybe possible to come visit you physically in Indonesia, because he really, really cherished that opportunity to connect with you and to reinforce the friendship. Baruch Hashem. Rabi sangat bersuka cita. Rabi juga sangat terhormat bisa mengambil bagian dan terkoneksi dengan kita di sini Bnei Noah di Indonesia. Dan Rabi juga beliau mengucapkan bahwa jika memang ada kesempatan nanti di kapan gitu di hari-hari berikutnya, jika ada kesempatan mungkin Rabi juga akan berkunjung ke sini dan bertemu dengan kita semua, karena Rabi sangat-sangat menghargai koneksi yang sudah terbangun sepanjang ini. Nah, Rabi mengajukan usul bahwa berikutnya pada saat pertemuan berikutnya nanti mungkin teman-teman dan kita semua di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian, datang dengan pertanyaan apa yang istilahnya pertanyaan apa yang benar-benar menjadi pertanyaan yang penting dan sangat-sangat ingin ingin dijawab dengan ini sebuah pertanyaan penting gitu. Jadi intinya Rabi mau kita datang dengan pertanyaan dan Rabi akan menjawab satu persatu pertanyaan kita. Dan Rabi karena Rabi ingin istilahnya benar-benar Rabi ingin menyentuh kehidupan kita gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar Rabi memberikan materi seperti ini, tetapi Rabi ingin lebih lagi bahwa kita itu juga istilahnya kebutuhannya dan termasuk mungkin kegelisahan yang kita sudah punya, Rabi ingin juga menjawab, kira-kira seperti itu. Ya, nanti ke pertemuan berikutnya setelah nanti kita jadwalkan. Yeah, and I forgot to say that he's blessing you all also. Voilà. Ya, Rabi juga memberikan blessingnya, memberikan berakanya untuk kita semua. Toutes mes bénédictions, toute mon amitié, et j'espère qu'on se retrouvera très 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 bientôt. Merci à tous et à toutes. Au revoir. Yeah. Terima kasih semuanya. Terima kasih Leo, terima kasih semuanya. Oke, Toda Rabba Rabi, thank you. Oke, Rav. Leo ada